Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan kasih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini kita sama-sama dapat berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tunaikan solat Jumaat kita pada hari ini. Sidang jemaah yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, kehidupan manusia ini adalah satu perjalanan yang penuh cabaran, getir dan penuh dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia ini berada dalam keadaan menghadapi kesulitan dan juga kesukaran, sama ada dari sudut jasmaninya dan juga rohaninya. Justru itu juga kita melihat bukan manusia biasa sahaja, nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihimussalatu wassalam diuji, dicoba oleh Allah, sehingga kan pernah ditanya kepada Nabi, ayun nasi asyaddu bala'an, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Maka Nabi menyatakan, al-anbiya thummal amsal fal amsal. Maka Nabi SAW menyatakan para nabi, kemudian orang-orang seperti mereka, dan sesudahnya orang seperti mereka. Justru dalam kehidupan ini manusia memerlukan dari sudut fitrahnya sesuatu yang merehatkan tubuh badan mereka, minda mereka, membuatkan mereka gembira, seronok dan sebagainya. Justru itu jumhur ulama umpamanya memberi hukum keharusan untuk manusia terlibat dengan bentuk-bentuk hiburan, gurauan, lawak jenaka selagi masih dalam hududnya ataupun masih dalam suasana yang diraikan oleh syariat. Kita ambil contoh Nabi SAW. Kita lihat seorang yang manusia yang kita katakan sebagai orang yang serius. Serius maksudnya Nabi ini dia bercakap fakta-fakta, kebenaran-kebenaran, dan Nabi ini dah lalui pelbagai ujian dalam kehidupannya, kecil ataupun besar. Tetapi dalam keadaan begitu, Nabi sendiri, tuan-tuan, kita lihat bahawa baginda ni ada kalanya Nabi bergurau dengan para sahabat, bergurau dengan pengikutnya, ataupun Nabi buat sesuatu yang mengembirakan sahabat-sahabat baginda. Kisah yang masyhur yang pernah kita dengar ialah bagaimana satu hari apabila Nabi bergurau dengan seorang wanita tua yang bertemu dengan Nabi, kata wanita ini, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya boleh masuk dalam syurga. Bagus, permintaan yang hebat. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan saya supaya saya boleh masuk dalam syurga? Ini juga nak gambarkan kepada kita, hadis ni nak gambarkan kepada kita, boleh kita meminta kepada orang yang kita fikir, kita rasa orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berumur, untuk doakan kita. Boleh. Walaupun secara asasnya doa itu adalah setiap individu kena berdoa, memohon kepada Allah. Tapi harus kita, kalau kita jumpa orang yang baik, orang yang soleh, untuk kita minta kepadanya supaya doakan kita. Macam juga pernah berlaku
kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila Sayyidina Umar datang jumpa Nabi, dia bagi tahu kepada Rasulullah dia nak tunaikan umrah. Dia jumpa Nabi, minta izin daripada Nabi. Nabi izinkan, cuma Nabi kata, jangan kamu lupa untuk berdoa untuk kami. Jadi yang minta tu ialah Nabi. Dia minta dengan Sayyidina Umar. Kalau yang kita faham, yang paling hebat ialah Nabi lah. Doa dia dah cukup dah. Tapi bila Sayyidina Umar beritahu dia nak bermusafir, maka Nabi SAW meminta kepada Umar untuk mendoakan baginda dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi bila wanita itu meminta kepada Nabi supaya berdoa untuknya masuk dalam syurga, kata Nabi, wahai ibu, syurga tidak dimasuki oleh orang tua. Orang tua tak masuk dalam syurga. Jadi ramai kita ni tua belaka ni, termasuk saya ni. Tapi Nabi sebut begitu tu, Nabi bergurau dengan lelaki, dengan wanita tua tersebut. Jadi wanita tu pun dia nampak sedih. Kemudian Nabi kata bahawa dia tak masuk syurga dalam keadaan tua tu, wajah tua tu tak masuk. Dia tu masuk. Tapi bila dah masuk itu, semua akan jadi muda, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 hingga 37. Inna ansha'nahunna insya'a. Inna ansha'nahunna insya'a. Faja'alnahunna abkara. Uruban akraba. Jadi semua jadi muda, pasangan jadi muda, wanita pun jadi muda. Pernah satu kisah. Kisah yang kedua ialah kisah seorang wanita namanya Ummu Aiman. Satu hari dia jumpa Nabi, dia kata suami dia jemput Nabi untuk datang ke rumah. Dia kata wanita ni nama Ummu Aiman, suami saya pesan pada saya supaya jemput Rasulullah untuk datang ke rumah. Nabi pun tanya. Nabi kata, suami awak ni yang ada keputihan di mata ke? Yang putih kat mata ke? Kata wanita tersebut, tak. Suami saya tak ada keputihan di mata. Nabi kata, ada. Tak ada, kata dia. Gitu. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan ada. Maksudnya ialah warna putih yang berada di sekitar mata hitam. Ni mata putih kita ni. Jadi Nabi, orang yang hebat macam Nabi ni, dia boleh bergurau, buat keadaan-keadaan seperti itu untuk menceriakan keadaan. Ini contoh yang sabit dalam hadis Nabi SAW. Kita sebut ini untuk gambarkan bahawa agama ni ataupun beragama ni, dia bukan mesti serius 24 jam, tak fokus hanya untuk ibadat dan sebagainya, tapi kehidupan ni harus dibina begitu, dalam keadaan ceria, dalam keadaan seronok dan sebagainya. Cuma agama ni memberi batas-batas tertentu. Ini batas ni penting ni, sebab kadang-kadang orang lupa batas. Orang lupa batas, dia langgar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa batasnya? Yang pertama antaranya ialah tidak menjadikan pendustaan jalan untuk menjadikan orang lain itu bahan lawak ataupun bahan ketawa. Tak bolehlah. Sampai ke peringkat dijadikan orang itu objek untuk jadikan sebagai bahan ketawa. Bila dia jadi bahan ketawa, dia akan ada unsur apa di situ? Unsur kita cuba mengaibkan orang tersebut. Ini penting. Ini penting.
Dan dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qaum fayakdzib wa wailul lahu au kama qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang berdusta dan berbicara untuk membuat suatu kaum itu ketawa. Kaum ni maksud dia orang lah. Untuk orang ramai ketawa, Nabi kata apa? Wailul lahu. Celaka baginya. Ni satu amaran yang keras yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, walaupun bergurau, walaupun buat lawak, buat komedi, buat apa pun, tidak boleh menjadikan sebagai pendustaan. Itu jalan untuk buat bahan ketawa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengandungi celaan dan penghinaan kepada orang lain. Tak boleh sampai ke peringkat menghina orang lain. Sebenarnya bukan menghina orang lain saja, menghina ajaran orang lain, menghina kepercayaan orang lain. Menghina apa lagi? Menghina adat orang lain, tak boleh. Walaupun dengan tujuan buat lawak, buat jenaka. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang sangat penting, yang kadang-kadang kita sendiri lupa apa yang disebut asas yang penting oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal smul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah Taala pesan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana mungkin puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sesuatu puak daripada kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban kepada setengah yang lain. Dan jangan kamu memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang setelah dia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka adalah orang-orang yang saleh. Kenapa asas ayat ni sebut, tuan-tuan? Kenapa kita tak boleh rendah ataupun kita pandang remeh cemuh orang lain, sama ada lelaki ataupun perempuan? Kerana sebab mungkin orang yang kita cemuh itu lebih baik daripada kita. Di sisi siapa? Di sisi Allah. Kita tak tahu. Pernah berlaku pada zaman Nabi, seorang lelaki dihukum sebab kerana dia minum arak. Maka dijatuhkan hukuman. Tapi setelah dijatuhkan hukuman, ada beberapa orang dia maki pula orang tu. Orang yang kena hukum tu, kamu ni berlaku maksiat, macam-macam lah dia kata. Perkara tersebut didengar oleh Nabi, dan Nabi kata, kamu jangan buat begitu. Jika kamu buat begitu, syaitan ini akan masuk kepada saudara kamu. Maksudnya, kesalahan dia sudah dihukum. Betul? Dia dihukum, itu kesalahan dia, dihukum. Adapun dari sudut hati dia, taubat itu adalah sesuatu yang dia perlu lakukan. Maksud Nabi-Nya tak perlulah
kamu hina dia macam-macam. Sebab dia sudah dihukum, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang mendapat kedudukan yang jauh lebih baik apabila dia berubah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini larangan itu kerana orang yang direndah-rendahkan itu mungkin lebih hebat, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara. Perkara yang kedua saya nak sebut berkenaan dengan celaan, penghinaan ini, kita tahu kita tidak boleh buat sesuatu perkara yang boleh menghina, mengaibkan agama kita. Sebab kita orang mukmin, orang Islam. Macam mana kita nak buat begitu? Tak kiralah dalam bentuk apa pun, penulisan ke apa ke, bentuk lawak ke, komedi ke, tak boleh. Sebab ini agama kita. Ini agama kita. Cuma saya nak sebut di sini, penghinaan ini memang kita tak boleh buat kepada agama kita. Sebab itu sesuatu yang dilarang. Betul lah, agama kita. Sepatutnya kita pertahan martabat agama kita. Tapi kalau agama orang lain macam mana, tuan-tuan? Agama orang lain. Agama orang lain. Boleh tak kita kata sesuatu yang menghina orang lain tapi dalam bentuk gurauan? Gurau je, buat lawak je, tapi hina agama orang lain, hina adat orang lain. Boleh ataupun tidak? Jawapannya disebut oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 108. Allah Ta'ala sebut apa? وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Kata Allah, jangan kamu hina orang yang menyembah lain daripada Allah. Kamu jangan hina dia, kamu jangan herdik dia. Pasal apa? Kalau kamu hina dia, agama dia, dia pun akan hina Allah, herdik Allah dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Jelas. Jelas. Ahli-ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini ada buat pandangan begini. Dulu waktu Nabi sampaikan dakwah ni, ada kalanya sahabat ni dia semangat punya semangat. Dia sampai ke peringkat dia hina Tuhan-Tuhan, berhala-berhala orang Quraisy. Hina ajaran mereka. Jadi orang Quraisy kata, kalau kamu hina ajaran aku akan hina Tuhan kamu, ajaran kamu. Ada ahli tafsir yang menisbahkan selepas itu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kita baca daripada surah Al-An'am ayat 108 tadi. Jadi apa kesimpulan di situ? Kesimpulannya, jangan buat sesuatu penulisan, percakapan, sama ada serius ke, lawak ke, apa ke, yang menghina orang lain, yang menghina adat orang lain. Adat orang lain. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Saya pernah buat satu forum di Terengganu, lama dah, mungkin 15 tahun dulu. Forum biasa. Datang seorang penceramah tu dia orang situ lah, orang asal Terengganu lah. Di Terengganu macam tuan-tuan tahulah, payah kita nak cari orang Muslim di persekitaran kita ni. Ambil contoh, kalau kampung saya seorang pun tak ada orang bukan Islam, semua 100% orang Islam. Apatah lagi kalau kita sekolah agama ni, sejak daripada kecil sekolah kebangsaan tu 100% orang Islam. Masuk sekolah menengah 100%. Kemudian masuk universiti pendidikan Islam 100%. Mana ada jumpa non-Muslim? Tapi bagi kita yang faham ni, kita tahu walaupun saya tak adalah kata kawan non-Muslim baik apa semua ni, tapi kita faham sebab kita yang ada sedikit pengetahuan ni, kita tahu batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak sebut ni? Saya nak bercerita lama ni, nak bagi gambaran pada tuan-tuan gini. Jadi dalam forum tu, salah seorang ahli panel tu, dia bercakap dulu, saya bercakap kemudian.
baguslah mula-mula tentang Islam apa semua. Yang kedua, lepas tu dia memperolok-olokkan agama lain. Loceng orang bukan Islam ini, dia perolok, dan dia buat dalam bentuk gurauan, nak suruh orang gelap. Dalam hati saya lah, saya kata tak, dalam hati saya tak kena, betul tak? Tak betul cara macam ni. Ini bukan cara yang sepatutnya. Sebab tugas kita ni ialah untuk menerang tentang agama, bukan menyerang agama lain. Islam ni dah sempurna tuan-tuan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Islam ni dah betul, Islam ni dah tepat. Kok mana orang nak serang pun dia tak akan ada maknanya, sebab Islam ni satu agama yang diradai, agama yang kukuh. Sebab bersama kita ni Al-Quran. Kita ni ada Al-Quran. Kalau orang cakap agama tapi tak betul, bersandarkan Quran, tolak orang tu. Tak kira lah dia pakai tayak ke, dia pakai jubah ke, sebab panduan kita daripada Al-Quran, panduan kita daripada sunnah Nabi SAW. Sebab itu kalau tuan-tuan perhati, kalau Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni, mereka Allah Ta'ala bagi dua tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi mukjizat, Allah bagi kepadanya Alkitab. Maksud saya di sini, kalau kitab Zabur diberi kepada Nabi Daud, kitab Injil diberi kepada Nabi Isa, dan satu lagi apa? Injil, Zabur, lagi Taurat diberi kepada Nabi Musa. Tapi Taurat itu sendiri, Injil itu sendiri, dia bukan mukjizat. Dia bukan mukjizat. Dia ajaran yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi tersebut. Mukjizat Allah Ta'ala bagi yang lain. Ada bagi tongkat, ada bagi kemampuan untuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dapat menyembuhkan penyakit sopak dan sebagainya. Maksudnya dia tak bergabung mukjizat tu dalam satu ajaran dengan mukjizat tu, tak bergabung. Kita tuan-tuan, alhamdulillah, Allah bagi pada kita ni Quran, dalam tu ajaran, dalam tu mukjizat. Dia sekali datang, satu package. Dan dia ni, Quran ni, dia kekal jadi mukjizat ajaran sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Dia tak ada masa, tahun 2060 dia hilang dah mukjizat, tak. Dia akan terus jadi mukjizat sesuai dengan zaman itu. Kita kalau kita tengok tuan-tuan, umpamanya ketika turunnya Al-Quran, kehebatan orang Arab ketika itu ialah dari sudut bahasa, dari sudut sastra Arab. Orang Quraisy ni tuan-tuan, dia memang bakat dia memang macam tu. Memang dia boleh berbahasa, dia boleh buat syair yang hebat. Ini kehebatan dia. Bila Allah Ta'ala turunkan Quran, mereka terpinga-pinga. Dia kata, apa ni? Bila mereka curi, dengar Quran ni, curi jauh-jauh, inna alaihi la halawah. Ini Quran ni cukup menarik. Cukup menarik. Apa ni kata mereka? Mereka terpinga-pinga. Sebab apa? Dari sudut bahasa, dari sudut struktur ayat, memang orang Quraisy tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Sesuai dengan zaman itu cabaran. Masa tu mereka tak tanya tentang penciptaan langit, apa keadaan matahari, planet-planet. Mereka tak tanya. Sebab kemampuan mereka takat tu je dulu. Tapi bila manusia berkembang, kalau kita tengok kita tahun 2022 ni, orang hari ni bercakap tentang cakrawala, tentang sistem alam, kajian terus. Dulu nampak tak berapa terang, dengan teleskop terbaru ni nampak terang keindahan alam ini. Apa ni tuan-tuan semua ni? Ini mukjizat Quran. Mukjizat Quran yang sentiasa dalam ratusan ayat suruh kita renung. Renung tu kaji. Bukan renung termenung. Kita renung ni termenung pula. Kaji, buat kajian, buat research berkenaan dengan alam ini, berkenaan langit, bumi. Justru itu Dr. Yusuf Qaradawi, seorang tokoh
ulama kita, muasir kita, dia sebut, dia kata pada pandangan dia ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya orang yang benar-benar takut kepada Allah itu ialah ulama. Bagi dia, dia kata yang dia faham ulama di situ bukan mesti orang semata-mata yang faham Quran hadis ni, baca fasih, bukan. Ulama di sini ialah orang yang tentang mengkaji cakrawala, mengkaji alam ini, bumi ini, sehingga dengan kajian itu dia nampak kebenaran dan dia menjadi manusia yang takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mukjizat Al-Quran yang menjadi sandaran kepada kita. Jadi kalau orang pelekeh agama pun, orang Islam ni takkan hina. Yang hina siapa? Yang hinanya orang yang mengeji Islam itu. Tak akan ke mana pun. Tuan-tuan tengoklah dalam sejarah dulu ke, bila-bila pun, ke mana kesudahan orang yang perkecilkan agama? Tak pergi ke mana pun. Tak pergi ke mana pun. Kita boleh baca, kita boleh google pun sekarang ni. Orang yang caci maki Islam, ke mana? Tak pergi ke mana pun. Tapi Islam terus megah. Islam terus berkembang. Ajarannya semakin dicintai. Ini yang kita katakan kehebatan agama. Baik, jadi yang kedua, lawak ke, jenaka ke, apa ke, gurauan ke, jangan sampai peringkat cela dan hina orang lain dan juga ajaran orang lain. Yang ketiga ialah gurau macam mana pun, lawak macam mana pun, tidak menyebabkan ketakutan dan memberi kebimbangan kepada orang lain. Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Abi Daud, tidak dibenarkan seseorang menakutkan seorang Muslim. Tapi ini terjadi hari ini, orang buat kejutan-kejutan tertentu. Kadang radio, kadang apa, beritahu benda yang kononnya nak gerak. Saya nak maklum pada awak ya, suami awak accident. Kawan tu tak accident pun. Isteri punya, Allah, ya Allah, macam mana? Jangan takutlah, suami sebelah konti ni, dalam konti ni, bergurau macam tu. Ini betul-betul bergurau ataupun lawak yang sangat bercanggah dengan agama. Walaupun tujuannya nak bergurau. Bergurau ni bukan sampai ke peringkat memberi ketakutan kepada orang lain, kepada mukmin yang lain. Tuan-tuan yang saya hormati, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak bergurau, tidak buat lawak ni pada tempat yang serius. Sebab kadang-kadang ada tempat tu dia bukan tempat yang boleh buat lawak, bukan tempat yang boleh buat main-main. Bahkan ada tempat perlu menangis, tak boleh, dia mesti serius. Itu yang disebut oleh Allah, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Allah Ta'ala kata, maka patukah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran sehingga engkau mengingkarinya, serta kamu tertawa mengejek-ngejeknya dan kamu tidak mahu menangis, menyesali kesalahan kamu serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu. Saya tengok satu hadis, menangis ni, mengadu kepada Allah ni, dia sampai ke peringkat menangis. Nabi sebut begini, Nabi kata, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah wastaqbilu amwajal bala bil bukai wa tadarru. Kata Nabi, bentenglah harta kamu dengan berzakat, ubati pesakit kamu dengan bersedekah. Dan yang ketiga, kata Nabi, hadapilah wastaqbilu amwajal bala, gelombang ujian-ujian Allah ini, bil bukai, dengan kita menangis dan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat yang boleh bergurau, ada tempat yang tak boleh. Majlis kematian, kita hadir majlis kematian, sangat tidak sesuai
Kita bergurau senda, ketawa terbahak-bahak, tuan rumah tengah sedih. Walaupun kita kata bukan kita ketawa kepada si mati, betul, tapi suasana tu tak sesuai. Tak sesuai. Tengok keadaan, tengok suasana yang sesuai. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baik. Yang kelima, bergurau dan ketawa ini dengan kadar yang diterima oleh fitrah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah situasi ataupun yang kita sebut kadar gurauan ini mesti ada kadarnya. Dalam apa perkara pun kesederhanaan itu penting dalam semua perkara. Dalam ibadat pun kena sederhana, betul tak? Kena sederhana. Pernah Rasulullah SAW menegur sahabat yang dia tak mampu manage, dia tak mampu urus kehidupan dia. Dia ada isteri, dia biarkan isteri dia. Makan minum dia tak heran, apa-apa pun dia tak heran, dia puasa apa semua. Jadi datang kawan dia, sahabat dia, menegur dia lah, tak boleh buat begini, kamu kena perbaiki. Inna li rabbika alaika haqqa, sebab bagi Tuhan kamu pun kamu ada tanggungjawab. Wali ahlika alaika haqqa, dan kepada pasangan kamu pun kamu ada hak. Fa'ti kulladhi haqqin haqqah, maka berilah kepada setiap orang tu ada hak dia. Jadi kena urus ataupun mesti ada kesederhanaan. Ini agama yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita. Agama ni dia tak boleh syadid, dia tak boleh berlebihan. Sebab orang berlebihan ni akhirnya dia tumbang. Sebab itu ada perkataan dalam agama kita ni, nama dia istiqamah. Istiqamah ni dia kita buat tu berterusan, sikit pun tak apa, tapi berterusan. Justru itu bila ada seorang lelaki dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, cerita pada saya tentang Islam ni satu ajaran, kalau saya tanya Nabi ni, saya tak perlu tanya orang lain. Ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi ni, ada pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat ni, dia macam soalan dia macam paksa. Banyak begitu. Kenapa berlaku begitu? Sebab sahabat-sahabat ni pelbagai cara, pelbagai pemikiran, pelbagai attitude. Hebatnya Nabi semua Nabi layan belaka. Yang ni pula tanya, dia kata, ya Rasulullah, terang pada saya Islam, cerita pada saya tentang Islam, nak ringkas je. Lepas tu saya tak perlu tanya orang lain dah. Oh, dah lah ringkas, lepas tu tak nak tanya orang lain. Nabi pun dah, kamu nak ringkas, Nabi pun jawab ringkas lah. Nabi kata, qul amantu billah summa istaqim. Nabi kata, kalau kamu nak tanya aku tentang Islam ni, senang je. Kamu sebut amantu billah summa istaqim. Kamu sebut saya beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Selesai. Kalau nak ringkas itulah. Maksudnya kamu kena beriman. Yang kedua, istiqamah. Istiqamah maksudnya istaqamu ala faraidillah, istiqamah atas kefarduan yang difardukan oleh Allah. Yang kedua, yang pertama, istaqamu ala faraidillah, kamu istiqamah di atas apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, kamu konsisten, berterusan. Qiyamul Lail tuan-tuan nak buat sebulan berterusan, tak putus, tak susah. Sebulan buat. Tapi nak kekalkan itu susah. Sebulan buat, betul-betul buat. Lepas tu tinggal 2 tahun. Betul tak?
Yang penting buat mengikut kemampuan yang ada. Tapi kalau boleh buat hari-hari, alhamdulillah. Tak boleh buat hari-hari, selang 3 hari, seminggu sekali. Ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan kita. Yang penting ialah istiqamah. Kita kekal membuat amalan itu walaupun benda itu sedikit. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat bila bertanya kepada Nabi nak buat amalan itu, nak buat amalan ni, bila Nabi beri panduan, Nabi beri pilihan. Tak buat A, buat B. Tak buat B, buat C. Sahabat-sahabat ni dia dambakan buat pahala. Pernah satu ketika orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin yang miskin yang berada di Madinah ni tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami lihat ahlud duthur, orang senang ni, orang kaya mewah ni, dia ni macam kami. Kita puasa, kami puasa, dia pun puasa juga. Kami sembahyang, dia pun sembahyang juga. Tapi mereka ni orang senang, orang kaya ni, mereka ni boleh infak harta yang ada pada mereka. Kami tak boleh. Kami tak ada harta. Nabi kata, tak apalah, kamu boleh buat benda lain, kamu boleh sedekah, kamu boleh tahlil, kamu boleh takbir, kamu boleh tahmid. Buatlah mana-mana. Mereka pun balik, dia buat amal. Tak lama lepas tu datang pula, ya Rasulullah, orang kaya tirulah, dia kata. Orang kaya pun tasbih juga, tahlil juga, macam kami. Jadi seolah kami tak ada kelebihan pula ni. Apa kata Nabi? Nabi baca firman Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Maknanya ada amalan-amalan yang memang kita tak boleh buat, orang boleh buat, tak apalah. Buat yang ada, kita ada kemampuan yang boleh kita buat. Sehinggalah Allah Ta'ala beri ruang kepada kita untuk buat amalan-amalan yang kita ada kemampuan. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, kesimpulan daripada tazkirah kita pada hari ini ialah, saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk kita melihat bahawa kehidupan kita ini melalui pelbagai ujian, pelbagai kesukaran. Lantas kehidupan yang diajar oleh Nabi ini ialah kesederhanaan. Boleh hidup dalam keadaan seronok, gembira, bergurau dan sebagainya, tetapi mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan. Tak boleh melampau. Bila melampau, dia akan merosakkan. Macam gula dengan garam jugalah. Gula dengan garam. Ini yang ambil garam gula lah. Yang tak ambil langsung tu bukan cerita dia lah. Ambil boleh gula ni, tapi dengan kadar yang sesuai. Garam boleh ambil, tapi dengan kadar yang sesuai. Kalau lebih, pasti mudarat. Sama ada gula, sama ada garam. Gurau senda, belawak, cenaka, seronok-seronok, begitu juga dia perlu kesederhanaan. Kalau berlebih, ianya akan membawa kerosakan kepada kehidupan kita. Tuan-tuan yang saya hormati, sekadar itu dulu tazkirah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.